بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عليكم بتحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Seluruh harga pengimarah pentadbir Masjid Ar-Rahman, sidang hadirin mukminin, hadirat mukminat, tuan-tuan puan-puan yang Allah rahmati dengan iman. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih merezekikan ruang kehidupan ini buat kita. Moga-moga dapat kita hargai dengan kesyukuran di atas limpahan kurniaan nikmat, sama ada yang berbentuk fizikal ataupun yang berbentuk maknawi, apatah lagi yang berkait dengan iman dan ketakwaan, juga berserta dengan kesabaran dan ketabahan terhadap apa juga yang berlaku dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah rencah hidup di dunia. Ya, hidup kat dunia ini je. Yang baik kita syukuri, yang tak baik kita sabar. Sebab itulah petanda baik dalam hidup kita. Kalau kita gagal merealisasikan hakikat slogan hidup di dunia ini, ya, baik syukur, tak baik sabar, maka kita akan jadi warga dengan kehidupan kita. Ya, akan timbul nanti tak reda dengan Allah, ya, tak puas hati dengan Allah, maki hamun sana sini, ya, tak semua benda yang kita impikan tu mesti terjadi. Begitulah, itu yang Rasulullah SAW pesan, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah kata, pelik orang beriman ni. Inna amrohu kullahu khair. Ya, urusan hidupnya semua baik. Pelik tu pelik positif. Ya. Dan kalau kita tengok yang ini riwayat Imam Muslim, kalau riwayat Imam Ahmad diceritakan Rasulullah memulakan bicara ini dengan Rasulullah ketawa dulu. Ya. Lalu Rasul tanya, ya, kamu tahu ke sebab apa aku ketawa? Tahu tak sebab apa aku seronok sangat? Lalu Rasul pun bercerita hadis ini, pelik. Ya, cerita hidup orang beriman ni pelik. Sebab apa pelik? Inna amrahu kullu khair. Ya, semua urusan hidupnya jadi baik. In asabahu sarra syakar fakana khairul lahu. Bila mana dia dapat benda yang menyeronokkan, menggembirakan, dia bersyukur, maka itu baik untuk dia. Sebab relate dengan Allah. Bila syukur ni maksudnya bergabung dengan Allah. Dan syukur ni ada bukti. Syukur bukan cakap alhamdulillah tapi tak semayang, tak. Alhamdulillah tapi makan seorang-seorang, tak. Syukur ni melaksanakan nikmat yang Allah beri pada dia untuk kembangkan kebaikannya, makin dekat dengan Allah, makin bersedekah, makin buat baik, itu syukur. Makin banyak beribadah, makin bertakarub dengan amal-amal sunat, itu syukur. Syukur tak cukup dengan cakap. Dan Rasulullah kata, wa in asabahu dharra, bila mana dia ditimpa dengan benda yang dia tak suka pula. Yalah, dalam hidup kita kadang-kadang kita seronok. Ya, yang kita nak tu jadi betul. Yang kita tak nak kadang-kadang jadi juga. Tu. Maka dia buat macam mana orang beriman? Sabar, kata Nabi. Tadi yang sarra, syakar. Yang darra, sabar. Cantik. Ya. Yang elok, syukur. Yang tak elok, sabar. Fakana khairallah. Maka itu pun baik untuk dia. Artinya kalau kita beriman, hidup kita ni bukan masalahnya apa yang datang, tapi kita yang menghadap tu macam mana.
Sebab apa? Bila sabar ada pahala. Pahala sabar sangat besar. Ada orang masuk syurga kerana kesabaran, kerana payah hidupnya di dunia, dia sabar dan ada peruntukan. Sehingga syurga itu ada welcoming ucapan di antara para malaikat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sahaja, welcome masuk ke dalam syurga di atas sabar kamu dulu kat dunia. Itulah sebaik-baik tempat tinggal. Tuan, begitu rupanya kita. Tak usah marah-marah lah. Ya, tak usah keluh kesah. Kita buat apa yang kita nampak betul dan kita serah pada Allah. Sebab Allah yang menentukan segalanya. Ya, cakap saya ni umum, maka tuan-tuan boleh switch lah ke mana suluhan pun. Kita ngamuk sebab apa, kita senyum sebab apa. Tapi kalau bersama senyum tu syukur, bersama sedih itu sabar, baiklah. Tapi kalau bersama, ya, senyum tu kita tembelak orang, siniskan orang, sombong angkuh, dan bersama dengan keluh kesah, gelisah, geram, tak puas hati tu kita mengamuk, caci maki, tak baik juga. Soalnya inilah dunia. Dunia, sebab apa Allah datangkan kita kat dunia? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Tuhan yang telah menciptakan hidup dan mati kamu nanti. Liyabluwakum, untuk dia uji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik kelaku dia, ya, siapa yang baik perangai dia, siapa yang paling baik tindak tanduk dia, itulah dia. Itulah kehidupan kita kat dunia. Rujukannya Rasulullah cakap dah tadi. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita bersama lagi untuk menyambung pengajian fiqh salah, dan kita masih berbicara tentang bab solat berjemaah, adab-adab, ya, hadir ke solat berjemaah. Antaranya yang telah kita sebutkan pada pertemuan lalu, kita berbicara tentang pesan Rasulullah SAW bila datang solat ni tenang-tenang, jangan gopoh gapah, jangan bekerja, jangan berlari. Apa kata Nabi? Hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah ini, iza sami'tumul iqamah famshu ila salah, bila kamu dah dengar iqamat, berjalan sahaja tenang-tenang menuju ke ruang solat. Ya, wa alaikumus sakinah, dan kamu kena tenang, kata Nabi. Ya, wal waqar, dan berwibawa, maksudnya sesuai dengan yang ada Allah tu, feel tu. Kalau berlari maksudnya kita tak hormat benda tu. Siapa berlari dalam masjid nak pergi solat, artinya dia tak faham dia nak ngadap siapa. Orang dah terlambat nak ngadap sultan, dia takkan berlari, tuan-tuan. Ya, dia tetap dengan tata cara adab kesopanan yang dia pelihara sampailah dia dapat duduk depan tuan dia atau sultan. Wala tusri'u, kata Nabi, jangan bergegas, jangan nak cepat-cepat. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapat sama imam, sembahyanglah dengan dia. Wama fatakum fa'timu, apa yang kamu terluput daripada berdapat bersama imam, kamu sempurnakanlah nanti. Dapat rakaat kedua, tak sempat rukuk sama imam, rakaat pertama, tak payah lari. Dapat imam tengah sujud, sujud dah. Takbir dan sujud. Ya, begitulah sepatutnya. Dan kemudian memang tak dapat rakaat, itu yang Nabi kata, apa yang terluput tu kamu tambah je lah, tambah satu rakaat lagi, masalahnya. Ya Ustaz, tak dapat rakaat, jadi tak payah bangun. Bang, tak kalah dengan Tuhan pun kau nak kira. Sujud yang tak kira rakaat tadi tu tak kira pahala. Ya, tu nak ajak berfikir balik tu. Sebab ada orang bergegas sangat. Dan ada pula satu lagi perangai kita, dia dah masuk saf, tengok imam tengah sujud, dia tak takbir. Kenapa dia nak tunggu imam berdiri? Dia dah masuk saf, dia nak takbir, tengok imam tayar awal, dia pun malas. Dia pun terus tunggu je kat luar. Bang, abang tahu tak, pahala sebut subhanallah pun, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kata Nabi, dua perkataan yang sangat sudah senang nak sebut, tapi memenuhi kontainer pahala kita besok ke akhirat. Subhanallah, habis. Bukan kita sebut yang itu subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali tu. Kalau 2 kali sujud, tahiyat lagi, semua tu ucapan, duduk bersimpul depan Allah, masa-masa kita bersama dengan Allah. Maka tolong faham, bila sampai ke ruang solat, terus takbir dan ikut apa yang imam buat. Jangan risau, walaupun rakaat tidak dikira, tapi gerakan tambahan yang sebelum masuk rakaat dikira itu tentu berpahala. Kalau nak berkira, kita sepatutnya berkira dengan betul. Jangan berkira rakaat, tapi kira dana pahala yang patutnya kita dapat. Dan ruang tu sangat hebat, besar. Saya rokok 2 kali, sujud 2 kali tadi tak dapat rakaat. Ya, tapi ada pahala tak? Ada lah.
Saya baca tayat awal, tak kira rakaat tu. Dapat pahala? Dapatlah bang. Ada selawat dalam tu, ada syahadah dalam tu. Subhanallah. Ada ucap selawan pada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan ucap selamat, dan Nabi menjawab salam kita. Makin sejahtera dan selamatlah hidup kita, makin banyak selawat pada Nabi. Begitu ya. Sebab tu tolong datang hadir ke solat jemaah ni dengan ilmu, dengan feel jiwa seorang hamba nak ngadap Tuhan dia, tak sabar nak ngadap. Tapi walaupun tak sabar, tapi jangan sampai tak beradab, berlari, berkejar. Dan bila dah masuk saf, terus angkat takbir. Bukan duk tengok sana, tengok sini. Ada kawan sebelah dah takbir, kita tak takbir lagi. Ini notis ya. Siapa yang dah masuk ke dalam saf, tapi dia tak nak takbir, nak tunggu imam berdiri juga, tuan-tuan tak berhak berada di situ. Kawan yang bertakbir tu berhak masuk berapat. Kalau tuan-tuan bertongkol kat situ tanpa bersolat, tak mulakan solat, tuan-tuan menghalang fadilat saf tu. Ya, jadi kalau tak nak takbir, jangan duduk kat saf diam gitu. Tuan-tuan sila, bang, sila dulu takbir, saya ada hal sikit. Gitu. Bukan duduk situ tunggu. Orang sebelah dah takbir 3-4 orang, awak duduk bercokoh situ. Tak boleh, sebab connecting antara saf tu perlu berjalan. Dan tuan-tuan yang tak solat tentu tak dikira sebagai ahli solat jemaah tersebut. Keluarlah. Ya? Dan itu bukan sikap yang tepat. Yang tepat dia datang solat dengan tenang dan sampai di saf terus bersiap untuk takbiratul ihram dan terus takbiratul ihram. Bukan ya duk belega-lega sengih sana sini, tunggu sana sini ya. Itu perkara yang perlu kita fahami dan kita sedari. Dalam mazhab Syafi'i, makmum sunat berdiri apabila Bilal selesai berdiri dari qamat. Ini kita dah bahaskan ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i tunggu Imam Bilal habis qamat, tapi boleh saja bagi orang-orang yang lambat bangun atau nak bersiap awal untuk dia bangun ya, ketika imam menyebut qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kemudian hendaklah kita penuhkan saf. Ya, pertama Syekh Abdul Qadir Jani di samping hadis-hadis Nabi ada menyebut ya tentang apa dia? Wahai anakku, kamu wajib berada dalam saf pertama kerana ia merupakan saf para malaikat, dan hendaklah kamu berpisah jauh dari saf belakang kerana ialah saf para pengecut. Itu feel dia. Ya, siapa nak tahu dia macam mana? Dialah orang yang dahulu masuk ke dalam saf awal. Sebab Nabi pun notiskan, kalau kita tahu pahala saf pertama ni macam mana besarnya, kita tak dapat, dan ada satu ruang, tapi kita berebut 2 orang nak masuk. Kalau Pak Imam kata kena undi lah, kita sanggup undi. Tapi hari ni ada orang undi? Tak ada, dia offer kawan, bang masuk lah. Ya, sebenarnya saf hadapan ni, kita adalah sangat tidak beradab kalau mempelawa orang masuk. Kalau masuk rumah kita, kita ajak orang duduk, masuk, okey, itu pelawa betul. Ya, ke kedai makan, bang sila duduk bang. Ya, itu sangat beradab. Tapi seorang yang kat saf depan, dia suruh kawan dia pergi depan, berpelawa, itu tidak beradab. Sebab apa? Kita adalah orang-orang yang perlukan pahala yang banyak untuk selamat di akhirat. Ya, maka saf pertama ni pahalanya tak sama dengan saf kedua. Seolah-olah orang yang mempelawa orang untuk pergi saf depan, dia kata, bang, abang pergilah, abang pahala tak cukup lagi, saya pahala dah banyak. Itu feel dia. Maka jangan buat. Kecuali saf belakang imam ni memang orang-orang yang berkelayakan untuk ganti imam saja. Tapi saf pertama yang di sisi kanan dan kiri kenalah bersegera. Tak ada pelawa mempelawa ya, dalam soal memenuhkan saf hadapan. Ya, bergegas. Sebab Nabi kata, kalau tak cukup ruang kamu mengundi pun sanggup mengundi. Sebab tu kita tak nampak. Sebab pahala ni tak nampak. Antara syarat orang beriman yang Allah sebut dalam Quran apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni, dia beriman, dia percaya, dia yakin dengan benda yang gaib, yang tak nampak. Apa yang tak nampak? Bukan jin hantu je bang. Jin pun kadang nampak, hantu nampak, pahala mana pernah nampak? Ada siapa nampak pahala betul macam mana? Tak nampak. Kalau pahala tu ditukar dengan material, secara fizikal nampak, katalah sor depan ni 100,000 ringgit. Apa rupa semayang jemaah kita? Tuan-tuan tak duduk situ dah, booking dah siap ni. Kan, sor pertama ni 100,000. Bila itulah iman. Jadi nanti bila saf pertama bermula, tuan-tuan terus masuk dan anggaplah, ya Allah, aku perlu pahala yang cukup untuk selamat di akhirat. Itu feel dia.
Aku perlu berada di hadapan ya Allah untuk bersama dengan para malaikat yang doakan keberkatan hidup aku supaya aku selesa jadi hamba yang banyak berbuat baik. Itu feel. Ya. Tuan-tuan tahu apa maksud duduk bersama dengan para malaikat? Malaikat ni dia tidak duduk bersama orang beriman melainkan dia buat benda apa? Dia doakan kebaikan untuk kita, dia doakan ampunan untuk kita. Tak nak? Dan maaf malaikat tu doanya makbul. Doanya pasti kabul. Jadi ini peruntukan yang sangat besar bagi orang yang berada di saf pertama, maka jangan mempelawa pada saf pertama. Sebaiknya bergegas masuk kerana dana pahala yang dijanjikan begitu besar. Dan ya, fadilat untuk kehidupan dunia, kecerahan jiwa kita untuk jadi hamba Allah pun ya begitu besar bila mana bersama dengan doa malaikat yang selalu kita perolehi pada saf-saf hadapan. Suruh saya tengok jadual lah. Seminit lagi. Okey. Pun begitu, saf bermula daripada tengah. Saf pertama ke, saf kedua ke, ketiga ke, kaedahnya Rasulullah kata, wasitul imam wasudul khalal. Centerkan imam kamu, tengahkan imam kamu, artinya kamu mulakan saf daripada tengah dan penuhkan ruang-ruang kosong. Ini kaedah pemenah saf. Ya, maka artinya saf pertama tak ada masalah. Biasanya saf kedua tu mulakan daripada tengah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampailah ke penghujung saf. Kita dengar azan dulu dan kita sambung selepas azan zuhur insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad. Innaka la tukhliqul mi'ad. 1:17 saya berhenti. Nabi SAW berpesan kita tentang tuntutan memenuhkan saf dalam hadis yang banyak. Antaranya Rasulullah berpesan atimus safal muqaddam thumma alladhi yalih. Penuhkan saf depan dulu kata Nabi. Kemudian yang menyusulinya. Fama kana min naqsin falyakun fi safil muakhar. Siapa yang tak ada ruang, artinya sempit dah, maka mulakanlah saf baru. Ya. Disiplinnya kena penuhkan. Artinya siapa yang memulakan saf baru, saf kedua, ketiga, sedangkan di sisi kanan dan kiri masih ada ruang yang belum dipenuhkan, dia tak dapat fadilah berjemaah. Sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Tapi tak dapat ganjaran pahala sebab sistem, disiplin, cara solat berjemaah itu tak dipenuhi. Seterusnya ketika bersolat, jangan lakukan perkara-perkara yang menyebabkan hilang atau kurang fadilah berjemaah. Seperti menyertai imam dalam pergerakan rukun fi'li. Apa maksud menyertai ni? Menyertai maksudnya join lah. Kenapa tak boleh join lah? Jadi makmum bukan menyertai, mengikuti. Apa maksud ikut? Follow ni, imam dah selesai buat, baru kita buat. Ramai di kalangan kita yang sembahyang, imam baru bergerak, kita pun sambah. Yang ini hilang gaya jemaah, gaya makmum. Bila hilang gaya makmum, kita tak dapat fadilat berjemaah. Sebab orang nak dapat fadilat berjemaah, dia kena jadi makmum. Nabi sebut jelas dalam hadis yang selalu kita ulang, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Hanya sesungguhnya imam itu diletakkan, dijadikan di hadapan kamu untuk diikuti, bukan disaingi, bukan disertai. Artinya imam sebut Allahu Akbar, baru kita bergerak Allahu Akbar, bukan imam Allah, kita pun Allah juga. Ya, kita selalu kita notice, bahkan kalau berlaku itu pada takbiratul ihram, sembahyang kita terus tak sah, bukan hilang fadilat. Sebab takbiratul ihram, sempurna takbiratul ihram itu jadi indikator, ya, penanda aras bahawa seorang tu dah mula masuk solat. Siapa yang imam Allah, dia Allah juga ketika takbiratul ihram, artinya dia menjadi makmum pada seorang yang belum sembahyang. Maka sembahyang dia tak sah. Walaupun nanti pada takbir yang lain, takbir intiqal, dia tidaklah sampai membatalkan sembahyang, tapi tetap menggagalkan kita untuk dapat kesempurnaan fadilah berjemaah. Sebab kita tak gayakan gaya makmum yang sebenar. Sebab tu Rasulullah jelaskan dalam hadis itu sambungannya, fa idza kabbara fakabbiru. Bila imam telah sempurna bertakbir, segeralah kamu bertakbir. Sebab kat situ fi'il madhi, fi'il madhi ni dia kalau dalam bahasa Arab dia menunjukkan hadatha wa tam. Perkara yang telah berlaku dan sempurna berlaku. Artinya bila imam telah sempurna bertakbir. Fa kat situ fa litta'qib. Ya, susulan, satu benda yang kita lakukan susulan menyusul dengan serta-merta. On the spot kita kena sebut terus Allahu Akbar. Lambat-lambat pun makruh juga. Jadi tak boleh leka sembahyang jemaah dan tak boleh, ya, sertai atau potong imam. Jadi inilah yang selalunya kita gagal buat dengan tepat. Walaupun saya menyebut tentang perkara ini ketika berbicara tentang solatnya banyak kali rasanya dah. Tapi masih ada juga kawan-kawan kita yang masih belum perasan. Gerakannya sama. Yalah, ya, kita hanya menyampaikan, tapi nak dapat buat tak buat ni tuan-tuanlah sendiri. Ya, siapa yang lebih cakna, lebih prihatin, dia dapatlah lakukan. Pastikan sami Allahu liman, belum boleh bergerak. Bila? Hamidah. Bila dah tu baru boleh bergerak. Ya, Allah panjang tu. Yalah, nak sujud jauh sikit. Jangan gerak lagi, jangan Allah lagi. Wa akbar, baru kita gerak. Begitulah panduannya. Ya. Begitu juga seterusnya, ada kesempurnaan solat berjemaah ni, bacaan sembahyang makmum hendaklah dibaca dengan perlahan. Ini pun selalu kita ulang.
makmum bacaannya hendaklah perlahan dan hanya didengari oleh telinga sendiri sahaja. Imam pun, bacaan dia pun ada tempat yang perlahan, ada tempat yang kuat. Bukan semua dia bantai kuat. Bacaan tahiyat akhir, imam perlu ke penekankan pada makmum? Tak perlu. Itu bacaan sir. Dalam solat zuhur, asar, Fatihah rakaat pertama dan kedua, perlu ke imam baca dengan dengar kat mikrofon? Alhamdulillah Ar-Rahman. Tak perlu. Yang perlu apa? Mikrofon ni hanya untuk menguatkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar ruku'. Sami'allahu liman hamidah dan sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Itu betul. Tengah tahiyat tak perlu kuat. Malah kalau sampai peringkat tashwis al-musallin, ada makmum yang nak baca tahiyat kerana imam pakai mikrofon terlalu kuat, ganggu, haram hukumnya. Okey, ulang sekali lagi, bacaan dalam solat untuk makmum ni ketika berjemaah ada 5 hukumnya. Ya, ingat tuan-tuan, tangkal ni. Pertama, dia akan jadi harus bila mana dia baca orang sebelah je dengar. Itu normal. Ya, harus ni maksudnya okey. Tak ada pahala, tak ada dosa. Okey. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang sebelah dengar. Orang ketiga tak dengar. Selamat. Dia akan jadi makruh bila mana tuan kuatkan sikit sampai orang kedua selepas tuan tu berlaku. Artinya orang ketiga. Dia makruh sebab orang kedua dah tersisa, orang ketiga pun terganggu. Dan jadi haram bila 4 orang boleh dengar dan lebih. Ramai di kalangan kita yang buat. Dia tak buat semua, tapi style orang Melayu baca kan bismillah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Ini yang paling selalu mengganggu kawan-kawan yang lain. Baca tahiyat at-tahiyyat. Salam. Tuan-tuan, benda ni dia akan ganggu kawan kita yang baca kadang terlambat, tercepat lepas kita. Dia dah ghairil maghdubi alaihim. Tuan jerit tadi maliki yaumiddin, dia ghairil maghdub. Ya, kita maliki ghairil maliki yaumiddin. Ia akan na'budu wa iyyaka. Nyumpah dia dalam hati. Sebab tu kena usahakan yang sunat. Apa dia sunat? Kita baca, kita je dengar. Sebab rukun qauli ni memang kena diperdengarkan, tapi telinga kita dengan mulut kita kan jauh mana. Maka tolonglah, ya, cuba adjust bacaan kita dan kita pun mahukan sembahyang yang sebegitu. Kita mahu kita sembahyang tak ada orang ganggu. Walaupun solat berjemaah, tuan-tuan kena hati-hati. Kalau tuan nak dapat pahala ekstra dan itulah kesempurnaan adab solat jemaah, baca tuan je dengar. Hatta imam pun pada bacaan tempat-tempat yang sir, jangan dekat-dekat dekat mikrofon tu, sembuh bunyi. Dia kacau sebab makmum pun kena baca tahiyat sendiri. Makmum boleh tumpang tahiyat imam? Tak boleh. Fatihah pun tak boleh. Ya. Jadi yang nak dikuatkan pada tempat yang kuat sajalah. Dengan bantuan mikrofon lagi, patutnya kita lebih banyak kontrol. Gitu. Ya. Maka yang sunatnya tuan-tuan tu bismillah. Ni mikrofon ni saya bayangkan saya jadi Allahu Akbar takbirat. Okey, kenapa? Baca doa iftitah perlu kuat ke? Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan tak dengar, saya dengar. Cukuplah, itulah kadar yang sunat. Dapat pahala. Tapi kalau nak yang makruh boleh. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillah. Lepas imam lagi ramai orang terganggu, ya. Saya pun selalu notice, kita selalu buat bengkel imam Bilal ni, kita nasihat sangat. Enggak beri hak pada makmum. Imam yang baik, dia nak kuda kapal yang baik, tentu dia buat yang baik. Tapi ada yang kelima pula. Tadi ada harus, makruh, haram, sunat, ada satu lagi tak sah. Apa dia? Dia baca dia pun tak dengar. Kan ada juga pasien ni. Ya, kita pernah nampak penceramah hebat nak semayang, ya, semayang dah datang lambat, pergi semayang takbir Allah. Mulut tak buka pun, dia tu rukuk. Semayang apa tu tuan? Baca dalam hati, Fatihah rukun qauli. Mana boleh benda tak bunyi? Jangan baik sangat, baik sampai tak sah lah. Rukun qauli ada 5 ya, sebagai ulang-ulangan. Takbiratul ihram 1, Fatihah 2, tahiyat akhir 3, selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir 4, dan memberi salam yang pertama. Itu semua kena kuat. Ramai orang beri salam pun itu geleng kepala bos. Beri salam Assalamualaikum, bukan patuk kanan patuk kiri. Itu patuk padi. Beri salam Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Ya, jadi semua benda ini sebagai ulangan-ulangan. Ya, dan adab ini adalah perkara rangkuman yang sepatutnya kita sempurnakan di samping
kita menyempurnakan hak solat berjemaah kita, kita kena lebih beradab untuk memberi keselesaan pada rakan-rakan kita yang solat bersama dengan kita dalam satu suasana solat berjemaah dalam masjid ataupun surau. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh ada dulu. Gantung dari imam tengok bila.